أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama selamat kita rafa'kan, panjatkan, tinggikan sebesar-besar syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat. Yang kedua, gunakanlah setiap waktu, masa, umur kita berbaki untuk mencukupkan bekalan kita di akhirat kelak. Pastikan setiap amalan saleh kita itu bukan setakat kuantiti, bukan setakat kualiti, tetapi hendaklah berbetulan dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW, dan akhirnya kita lakukan dengan keikhlasan. Moga-moga Allah menerima setiap amal saleh yang kita kerjakan. Jadi malam ini, malam untuk kita akan sambung balik perbincangan kita masih lagi dalam buku Khurafat Tahyul Mistik di Alam Melayu. Cuma kita masih lagi mengambil buku Halalul Haram oleh Dr. Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Kita telah membicarakan beberapa perkara dalam masalah kepercayaan dan adat tradisi. Kita dah cerita tentang khurafat, kita dah cerita tentang membenarkan tukang tilik, dan hari itu kita sambung lagi dalam bab yang sama, iaitu menilik nasib dengan batang kayu yang kecil. Dan yang kedua, kita akan membicarakan tentang sihir, dan kalau ada kesempatan kita menyambung lagi dengan tajuk tangkal ataupun pedinding. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bab kecil yang membicarakan tentang menilik nasib ataupun tukang tilik, sekarang sudah ada inovasi, perubahan dalam konsep menilik. Saya lihat dalam dunia medsos, sudah ada orang yang terutama daripada Indonesia lah, hati-hati tuan-tuan, keluarnya mana-mana gambar. Barang siapa yang nak tahu nasibnya, maka letak namanya. Maka saya melihat yang view ratus ribu, tuan-tuan. Yang ada sampai ribu. Maksudnya membuat amalan-amalan yang syirik itu sudah semakin mudah. Yang kedua, sudah ada juga orang cuba untuk mengislamisasikan benda-benda yang memang confirm syirik, iaitu menggunakan Al-Quran. Ambil Quran, buka, lihat ayat berapa, sambung dengan tali leher, terusnya. Pun sama juga konsepnya. Jadi kita kena lihat benda ini secara serius. Seperti mana yang perkara ini, konsep sama, tuan-tuan. Cuma kaedahnya makin advance. Kaedahnya makin sophisticated. Kaedahnya mungkin telah menelusuri zaman kita. Maka berhati, memang orang kita sukalah. Kalau dahulu-dahulu melihat nasib berdasarkan tarikh lahir, berdasarkan tempat, berdasarkan sulung kah, anak muda, anak bungsu kah, anak yang kedua, ketiga kah, lihat bulan berapa, maka itu kita ingat perkara tersebut semakin malap. Tapi sebenarnya tidak. Maka ada kaedah-kaedah baru. Dan kita lihat apa yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam memberi penerangan dan penjelasan tentang perkara yang sangat ditentang oleh agama ini, agar kita tidak menjadikan dia suatu yang biasa. Apalah salah kalau Allah nak jadikan, tapi kena lihat bagaimana benda ini ditentang dan ditegah dalam agama. Sebab untuk membersihkan akidah, menjaga akidah itu merupakan perjuangan kita dari awal kita balik sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada kita fokus untuk memperbanyakkan ibadah kita, memperbanyakkan amal soleh kita, jangan lupa untuk sentiasa memberi atau nafas baru ataupun refresh
kefahaman kita dalam akidah agar tiada yang tergelincir. Sebab akidah tu kira macam main ticket. Kalau akidah rosak tuan-tuan, amal kita akan tertolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu clear. Okey. Apa yang disebut dengan menilik nasib dengan batang kayu yang kecil? Apa yang nak disampaikan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah tentang perkara ini dalam konteks menilik nasib? Okey. Katanya, menentu nasib dengan batang kayu atau yang seumpama dengannya. Maksudnya, apa aja kaedah? Makai ayat Quran kah? Makai tarikh kah? Makai warna kegemaran kah? Ia dilarang oleh Islam. Sesuai dengan hikmah dan sebab yang telah disebutkan sebelum ini. Kita dah cerita sebelum terkena. Nabi SAW melarang. Azlam. Tu cerita tentang macam ni zaman Rasulullah. Azlam yang biasa dipakai oleh kaum Arab pada zaman jahiliah untuk menentukan nasib merupakan semacam batang-batang panah kecil yang tertulis pada salah satu daripadanya dengan ungkapan, kan ada batang-batang panah kecil, ditulis Tuhan menyuruhku. Ditulisnya pada Tuhan menyuruhku. Dan pada yang lain, pada batang yang lain, Tuhan melarangku. Dan ada juga batang-batang yang tidak tertulis apa-apa. Yang ada 3 batang. Yang dicampur-campur-campurnya. Batang yang ditulis, Tuhan menyuruhku. Tuhan melarangku. Dan yang lain kosong. Okay. Jadi apabila ada sebahagian masyarakat Arab ketika itu yang nak pergi berkahwin, yang nak pergi berlayar, nak mula bisnes dan sebagainya, maka dia dikehendaki pergi ke berhala-berhala yang dimaksudkan, yang mana terdapat panah-panah yang disebut azlam itu tadi. Lalu ia menentukan nasibnya. Saya nanggap ada satu bangsa lain. Mesti salah saya tidak Cha sangat. Yang ada kayut tu betul lah. Gocang keluar. Kayut ni yang keluar. Oh, kayut tu, maka mbak pulang. Dalam budaya kita, mesti salah saya sebelah ni kah? Mecah. Apa tak? Nyo. Nah, dipecah di tempat di taraf kuburan. Nah, yang ni mbak pulang, yang telungkup yang terlentang. Ini ada nak kepercayaannya. Saya bukan di tempat saya lah, tapi memang saya ada dengar. Dan diembak pulang di polah minyak dan sebagainya, dan dijadikan pakai urut lah dan sebagainya. Pun sama konsep tuan-tuan. Maka berlaku dengan orang-orang Arab ini, anak-anak panah yang dinamakan azlam itu digoncang-goncang dan keluar. Kalau nya melihat anak panah, Tuhan menyuruhku, makanya pergi. Dan dengan beranggapan, oh Tuhan nyuruh tu. Kalau keluar anak panah yang mengatakan Tuhan melarangku, okay, stop. Don't do it. Kalau keluar anak panah yang kosong, tidak ada sebarang arahan, sama ada Tuhan melarang atau Tuhan menyuruh, maka beliau menangguhkan perbuatan ke satu tarikh yang lain. Okay. Dan perkara ini berulang-ulang kali dilakukan oleh orang-orang Arab. Sama ada konteks yang saya sebut tadi, anak panah ini. Dan kalau kita lihat dalam konteks masyarakat kita sekarang, daripada zaman datuk nenek kita sampai sekarang, dan ia terus berasimilasi dan berevolusi, berkembang. Nah, benda ini bukan perkara yang main-main tuan-tuan. Mungkin kita anggap benda tu okey je, si hal, just for fun. Kita anggap ia just for fun. Kadang-kadang ada yang beramal di atas kubur, membuka buku tilik atau apa saja seumpamanya. Kalau kita pergi ke mana-mana tempat tuan-tuan, di seluruh Malaysia atau seluruh dunia, perkara ini sudah menjadi satu kebiasaan. Sama adanya orang Islam yang mempunyai kefahamannya betul, atau orang Islam yang terikut-ikut. Macam kita pada tangga anak kalau di sebelah Kuala Lumpur, saya masih ingat di jalan Masjid India. Ada yang nginang burung apa? Burung bayam kah? Nak keluarnya, burung yang keluar ngambil daun terup. Itu nasib kita. Kita pun best. Kalau anak-anak kecil zaman-zaman minat dengan majalah URTV, ada pun surat khabar lalu mari, ada bahagian zodiak.
Yang hari tanggal tu, kita lahir bulan berapa? Kita Leo kah? Libra kah? Pisces kah? Pun sama tuan-tuan, dikatakan sekian. Nak cari jodoh, cari yang sekian. Maka perkara ini tuan-tuan secara keseluruhannya adalah benda yang sama. Walaupun ni macam saya ambil konsep macam tu lah. Macam riba lah di bank nya di branding balik supaya si nampaknya riba. Riba tetap, sebab kalau tuan-tuan baca dalam saya lupa Arba'in An-Nawawi ada semua apa? Al-halal bayyin, al-haramul bayyin. Yang haram itu jelas, yang halal itu jelas. Yang berada di antaranya ya wasu maka tinggalkan. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara ini memang clear, jelas. Jangan coba untuk mendekati, jangan coba untuk mengubah namanya semata-mata untuk membolehkan. Jagalah tuan-tuan akidah masing-masing dalam perkara ini. Bini kita, anak-anak kita. Lagi-lagi, macam saya pada tadi, macam saya maklumkan di peringkat awal, apa aja medsos, Facebook kah, TikTok kah, IG kah, Twitter kah, kadang-kadang sudah ada servis sebegini, perkhidmatan menilik nasib dan sebagainya. Ada satu dokumentari dalam TV tuan-tuan, Walking in Himalaya. Setiap kali nak pergi nyempun satu operasi, beliau akan pergi ke mana-mana negara, sedangkan yang negara beliau lalui adalah India, Pakistan, Nepal, Bhutan, India, dan sebahagiannya adalah Kashmir. Kashmir ada sebahagiannya Islam. Upacara-upacara menilik nasib tuan-tuan berlaku. Bahkan yang menilik nasib ya macam tuan imam, berserban, berjanggut. Nah, sebab bagi orang kita itu, kalau berserban, berjanggut, jubah panjang, syekh, imam. Tapi kalau di sebelah negara Kashmir, Pakistan, kadang-kadang serban tu semua orang pakai serban. Ini pakaian rutin mereka. Maka kena pastikanlah. Jangan terus ambil. Okay. Semua yang saya sebutkan tadi dikira mungkar dan hukumnya haram dalam Islam. Saya ulang, mungkar dan haram dalam Islam. Jadi saya nak bagi satu penegasan tuan-tuan. Bila Allah ada dua perkara yang sering di-remind untuk kita, tapi sering didahulukan dengan tunaikan apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Cuma penekanan kepada tinggalkan apa yang Allah larangnya yang tu agak balance. Sebab kalau tuan-tuan perhati, kalau saya pernah sebut, apa disebut oleh Profesor Dr. Zakaria Sapa, sudah menjadi kefahaman dalam masyarakat Nusantara, amal saleh buat, yang larang pun buat. Buat dua-dua, it's okay. Sedangkan dalam kefahamannya betul tidak. Buat yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Bukan kita rasa kita dah buat banyak amal soleh, sialah. Perkara ini clear tuan-tuan. Haram tetap haram. Tinggalkan yang haram dapat dosa. Buat yang betul dapat pahala. Bukan kita, saya masih ingat apa yang ustaz-ustaz pesan di sekolah menengah. Dah lah, tak solat kata ustaz dia, banyak dia buat dosa. Kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesudah disebutkan padanya terlebih dahulu tentang pengharaman beberapa jenis makanan. Dalam suratul Maidah ayat 3, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Maksudnya, dan diharamkan juga kamu menenung nasib dengan undi batang-batang anak panah. Yang demikian itu adalah perbuatan fasik. Ini bukan hadis tuan-tuan, inilah Al-Quran. Kalau kita Quran turun, kita masih lagi nak tawar-menawar, tuan-tuan fikirlah sendiri. Jadi maksud yang Allah sebutkan dalam suratul Maidah ayat 3 tadi ialah perbuatan sedemikian
Apa saja yang seumpama dengan yang seperti mana yang disebut oleh Dr. Al-Qardawi tadi, diharamkan secara mutlak. Mutlak maksudnya tak ada lagi kompromis. Tak ada lagi, alah, sikit je Ustaz. Bolehlah sekali. Jangan. Dan Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam perkara yang sama dengan sabda dalam satu hadis dari At-Tabrani. Dan sanadnya di mana perawi salah satu daripada adalah siqah. La yanalu darajatil ula man takahhan aw istaqsama bil azlam aw raja'a min saqarin tatayyura. Yang bermaksud tidaklah akan tercapai tingkat yang tinggi orang yang suka bertilik atau yang mengundi nasib ataupun yang tidak berlayar kerana percaya kepada tahyul. Maka hadis ini menutup kepada penegasan bahawa apa saja amalan yang berkait ataupun yang seumpama, sama ada namanya sama atau rebranding, nama dah berubah, maka ia sesuatu yang kita kena wajib tinggalkan. Sangatlah baik tuan-tuan, kita tinggalkan benda-benda yang haram tu, walaupun dalam keadaan amal soleh kita si banyak. Apalah guna amal soleh kita banyak dalam keadaan kita banyak melakukan perkara yang Allah larang? Seolah-olah kita mempermainkan larangan Allah. Seolah-olah kita pada Allah kan Maha Pengampun. Kalau dengan manusia pun, manusia boleh marah tuan-tuan. Asal kita buat salah, minta maaf. Asal pola salah, minta maaf. Orang manusia tuan-tuan, apa katanya? Senang cerita, pola salah, minta maaf. Pola salah, minta maaf. Pola yang salah, siapa kelak minta maaf? Kalau manusia pun boleh terasa hati, Allah lebih lagi tuan-tuan. Nah, kalau kita boleh beradab dengan ketua kita, beradab dengan sahabat-sahabat kita, Allah lebih lagi. Lebih lagi. Sebab itulah ada seorang ulama, saya lupa namanya. Apa katanya? Kita berbuat amal saleh, buat apa yang Allah larang, lepas kita minta maaf. Persoalannya, pertama, Allah terima si amalan kita. Kedua, Allah maaf si kita. Yes, Allah Maha Pengampun. Tetapi persoalannya dah, kita macam game pola salah, minta maaf, pola salah, minta maaf. Memang clear benda yang salah. Okay, perkara ini kena diberi perhatian. Maka lebih baiklah, walaupun amalan tidak banyak, tetapi yang dosa kurang, itu lebih baik daripada banyak amal soleh yang dosa pun lebih kurang juga. Yang dilarang boleh tahan juga. Lebih teruk tuan-tuan daripada orang yang sembahyang biasa-biasa, sembahyang fardu, tetapi bab-bab dosanya sangat ditinggalkan. Saya ambil contoh mudah lah. Orang yang baik dalam masa yang samanya jahit juga. Macam ni tuan-tuan. Orang yang sik berapa baik tetapi nyasik berapa jahit kita. Lebih kita senang. Kan? Okey, habis cerita tentang melinik nasib. Sekarang kita pergi kepada sihir. Sebelum kita berbincang tuan-tuan, kita sebut sikit apa maksud sihir. Dinamakan sihir kerana pelaksanaan dilakukan secara bertapuk, sembunyi-sembunyi. Kerana tukang sihir melakukan sesuatu secara tersembunyi dan berahsia agar dapat memperdaya orang lain, menipu pandangan mereka, membahayakan mereka, merampas harta mereka, dan banyak lagi pada kebiasaannya tidak disedari oleh orang lain. Kan? Bila kita kena sihir, kita sedar sedar. Kejut-kejut sakit, kejut-kejut pengsan, kejut-kejut tiba-tiba rambut gugur, okay, dan sebagainya. Sebab itulah penghujung malam dinamakan dengan sihir, sebab umat manusia terlena dalam tidur dan mereka kurang beraktiviti pada waktu itu. Itu secara umumnya apa yang dimaksudkan dengan sihir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, perkara ini juga sangat ditentang keras oleh Islam. Sama ada perbuatan sihir ataupun ahli sihir.
Walaupun dalam konteks orang yang cuba menggunakan ayat-ayat Al-Quran dalam konteks terbalikkah ataupun menggunakan Al-Quran dan dicampur adukkah. Tapi kalau kaedahnya sama, tuan-tuan, sama. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut di dalam Al-Quranul Karim tentang orang yang mempelajari sihir. Allah sebut dalam suratul Baqarah 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sebab ya ilmu, tuan-tuan, nak belajar ilmu, ada ilmu yang dibenarkan, ada ilmu yang tidak dibenarkan. Ada orang cuba untuk belajar kadang-kadang dendam dan sebagainya. Dan kita tahu dalam Islam, apa katanya? Matlamat tidak menghalalkan cara. Cara itu kena sama seperti apa yang kita belajar, apa yang diajar oleh Nabi SAW. Dan kita tahu kisah Nabi disihir kan? Disihir dengan disebut sebagai buhul. Buhul tu apa maksud buhul? Buhul adalah ikatan. Setiap kali diikat, maka dihembus. Kelas akan sebut sikit perkataan hembusan. Kalau kita perasan dalam cerita orang Melayu pun ada hembusan-hembusan. Ambil kemenyan dan sebagainya ditiup. Kan? Ambil gambar ditiup. Hembusan ini juga berlaku pada zaman Nabi SAW. Nabi pernah disihir. Dan Nabi sakit, tuan-tuan. Dan Allah beri petunjuk untuk membuka sihir ya, simpulan-simpulan itu. Nabi SAW menyatakan perbuatan sihir itu daripada dosa besar yang membinasakan. Jadi kita telah jelas, sihir bukan dosa biasa. Ia dikategorikan dalam dosa-dosa besar. Dan ia termasuk dalam perkara yang boleh membinasakan umat-umat terdahulu. Dan juga boleh membinasakan umat-umat sekarang. Merosakkan kehidupan pelaku-pelakunya di dunia dan di akhirat. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab fiqh, kitab akidah, sebagian besar ulama mengatakan orang yang melakukan sihir, tuan-tuan, hukumannya bunuh. Bunuh, tuan-tuan. Cuma kita nak memutuskan dalam undang-undang syariah payahlah. Nak cari proof bukan senang. Tapi kalau tuan-tuan lihat dalam perbincangan hukum, yes. Orang menyihir, tuan-tuan, hukumnya dibunuh. Kita lihat Nabi SAW telah memberi satu penekanan dalam beratnya sihir. Apa kata Nabi dalam satu hadis dari Bukhari dan Muslim? Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa mahi. Ya Rasulullah, apa benda yang 7 yang membinasakan itu? Qala asyirk. Yang pertama, syirik. Asyirku billah. Syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasihr. Sihir Nabi letak pada nombor 2. Syirik nombor 1, as-sihru nombor 2. Wal qatlun nafsul lati harramallahu illa bil haq. Yang ketiga, membunuh nyawa atau membunuh diri yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hak. Macam orang yang murtad, telah diberi peringatan tapi si mau berubah, maka orang begini diberi kebenaran untuk dibunuh. Bunuh dengan hak lah. Orang-orang yang qisas, bunuh balas bunuh, itu maksudnya bunuh dengan hak, dengan kebenaran. Kalau tuan-tuan baca dalam hadis Arba'in An-Nawawi disebut, jiwa-jiwa orang Islam itu terpelihara. Tidak dapat dibuat sewenang-wenangnya. Jadi membunuh tanpa hak juga termasuk dalam dosa besar. Wa'kulur riba, makan riba. Wa'kulul malil yatimi wattiwali yaumaz zahfi. Memakan harta anak yatim. Lepas kata Nabi lagi, lari dari medan perang. Wal qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Menuduh zina kepada wanita-wanita yang baik, suci dan beriman. Jadi itu antara dosa-dosa besar. Cuma saya nak fokus kepada yang kedua tadi, tuan-tuan, as-sihru. Dan kadang-kadang kita tak nafikan sebahagian ustaz-ustaz yang
mungkin terpedaya atau terperangkap juga, terikut-ikut dengan budaya jampi, serapah dan sebagainya yang termasuk dalam sihir. Dalam perbuatan ruqyah pun sekalipun tuan-tuan, kena lihat. Tidak semua ruqyah itu syar'i. Bahkan ada juga ruqyah itu didirikan sebagai ruqyah syirki. Ruqyah yang dalam kategori syirik. Menggunakan sihir. Tapi memulakan dengan selawat, memulakan dengan Al-Fatihah. Selalunya konsep sihir tu tuan-tuan, ataupun benda-benda yang tidak syar'i ini, ia dibaca dalam keadaan kita si faham. Ataupun dibaca jampi-jampi itu keadaan si dia dengar. Seperti berbisik-bisik. Jadi berhati-hati. Macam ada seorang staff di office, adiknya tiba-tiba macam kena something wrong, bawa ke hospital. Maka risau jugalah. Maka nurse-nurse pun mulut boleh tahan. Apa kata sidaknya? Dik, saya rasa adik kita tu lain macam tu. Bagus kita coba ikhtiar lain. Sedangkan doktor belum beri keputusan. Maka staff saya tadi cubalah cari. Bila cari, ada jumpa ustaz. Jumpa ustaz apa? Ustaz lah. Pergi. Apa kata? Kami dah buang dah. Sihir jin dek. Bila akhirnya 2-3 hari, apa kata doktor? Tu penyakit adik kita. Faham tak? Ustaz dek mana dah? Kami dah buang dek jin dek. Kami dah. Halau. Bila datang doktor dek, padahal ada penyakit. Siapa berbula? Jadi ustaz itu berbula. Tak ada kaitan pun dengan sihir dan jin, tapi memang tadi adalah penyakit. Jadi terang-terang berdusta saya tuan-tuan, berbula. Okey. Jadi perkara ini perlu difahamilah. Sebabnya kalau orang-orang ruqyah syar'iyah, perkara pertama bila orang nak berubat dengannya, dia akan nanya, dah pergi jumpa doktor sih? Bahkan untuk mendapatkan tauliah ruqyah tuan-tuan, di antara soalan mereka saya akan nanya, kalau berlaku orang datang kita, apa soalan pertama kita dengannya? Adakah kita beri peluang untuk bertanya dulu, berubat secara medical dulu? Kalau jawapannya yes, betul. Kalau kita pada kami akan terus rawatnya, maka ia satu perkara yang betul lah. Tidak betul. Tonton dari mata Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian para fuqaha menganggap perbuatan sihir itu sebagai kufur ataupun menarik ramai orang kepada kufur. Ia berkait dengan akidah. Ia boleh membahaya dan memberi kesan yang tidak baik kepada akidah. Sebagaimana menilik nasib. Sedangkan dalam rukun iman, kita diajar, diberi faham tentang beriman kepada qada dan qadar. Apabila kita kurang info atau kurang maklumat, kurang faham tentang qada dan qadar, makanya pergi ke sia. Ataupun dalam konsep memahami ikhtiar, yang tu paling biasa berlaku masyarakat kita. Ustaz, kami itu berikhtiar, selebihnya kami serah dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita dengar. Tapi kita kena tahu ikhtiar yang macam ni yang dibenarkan. Adakah ikhtiar dalam kategori syirik turut dibenarkan ataupun ikhtiar yang bagaimana? Sebagai orang yang ada anak, ada isteri, ada keluarga yang pasti tidak lekang daripada ujian-ujian sebegini, maka kena tahu which one yang boleh buat, which one yang jangan buat. Saya tak nafikan tuan-tuan, bila kita tertekan, skop penyelesaian masalah semakin sempit. Maka kadang-kadang perkara yang haramkah, halal yang sudah bercampur aduk. Yang penting sehat, yang penting sembuh, yang penting selamat. No. Sebab ya Allah sebut dalam Quran, fas'alu ahlu dzikri fa in kuntum la ta'lamun. Tanya. Jangan terus sebarang. Dan sebahagian para fuqaha juga menetapkan hukuman bunuh ke atas orang yang melakukan sihir. Sebab apa tuan-tuan? Mereka ini boleh merosakkan. Tindakan membunuh mereka ini
boleh membersihkan masyarakat daripada kehancuran dan kebinasaan. Kalau tuan-tuan masih ingat, saya pernah cerita sebelum tu di awal-awal dahulu. Orang-orang sebegini, yang sihir, yang pakar tilik, masalahnya diberi kepercayaan yang tinggi dalam masyarakat. Tanpa kita menyemak, tanpa kita mengetahui, tanpa kita tahu siapa mereka. Asal mereka telah berbuat sesuatu yang ajaib, berbuat sesuatu yang menakjubkan, kita terus percaya bulat-bulat. Okay? Inilah disebut sebagai boleh menghancurkan kefahaman masyarakat dan menimbulkan fitnah dalam agama. Okay? Kadang-kadang kalau orang yang baru masuk Islam ataupun orang-orang yang berjinak dengan Islam bila melihat, betulkah Islam macam tu? Sebab saya ada beberapa orang sahabat yang daripada agama lain yang revert to Islam, yang nanya saya, Ustaz, dalam agama kami dulu ada juga perbuatan tu. Saya masuk Islam ada juga perbuatan tu. Adakah dia betul? Tengah. Agama lain cuma tuan-tuan sama. Al-Quranul Karim juga mengajar kita supaya memohon perlindungan diri daripada kebinasaan orang yang melakukan sihir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Falaq ayat 4. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan dan ikatan-ikatan. Jadi saya dah sebutkan, jadi hembusan dalam ikatan itu adalah biasanya cara-cara orang membuat sihir daripada para tukang sihir. Meniup. Kalau kita dengar dalam cerita-cerita Melayu, bab apa tahun tadi, setan lah, bab iblis, bab jin, mesti ada cerita bab meniup tu. Gambar ni gambarnya tiup, kan? Lepas apa je lah. Dan perkara ini juga disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis riwayat An-Nasa'i. Apa kata Nabi? Man nafasa fi uqdatin faqad sahara wa man sahara qad asyraka. Siapa yang menghembus dalam suatu simpulan, maka dia telah berbuat sihir. Dan siapa yang membuat sihir, maka dia telah syirik. Tapi kalau yang ngembus air, minum air panas, sik lah. Orang minum air panas, hembus kata sihir, susah juga. Kena cek lah. Kita kena tahu yang dikatakan sihir bagaimana. Kalau kita nak berubat dengan orang, lihat kaedah-kaedah mereka tuan-tuan. Yang mana satu kaedah yang dibenarkan, yang mana satu kaedah yang dikategorikan dalam perkara-perkara ini. Sebagaimana Islam telah mengharamkan orang Islam berjumpa dengan tukang tilik untuk bertanya tentang hal-hal yang gaib dan rahsia-rahsianya. Begitu juga Islam mengharamkan untuk menggunakan khidmat tukang sihir bagi menyembuhkan penyakit ataupun merungkai permasalahan mereka. Orang kita tu suka pergi kepada perkara yang singkat, perkara yang dianggapnya mudah untuk menyelesaikan masalah. Tapi bab kata saya tadi, seperti mana yang Nabi kata, ia bukan menyelesaikan masalah, tetapi ia boleh menambahkan masalah. Bila isteri melihat suami datang pelik je, kena pugi laki aku tu, terus bersangka. Bila suami naga isteri datang lain macam ajak si mau tidur sama, kena adalah bini aku tu. Nya terus jam to conclusion. Berlaku tuan-tuan, berlaku. Macam adik saya di Miri, ada kes-kes yang banyak jumpa kes-kes begini. Suami jumpa dengan adik saya, bini saya tu kena sihir tu. Ya, nya malah simut tidur dengan saya. Ataupun sebahagiannya cerita tentang suami simut tidur dengan laki dengan bini. Kena sihir ataupun ada perempuan lain. Bila cek laki ada masalah kesihatan. Ya, ujung ceritanya. Tapi yang laku macam mana lah. Ataupun okeylah berjumpa dengan orang yang ruqyah syariah, tapi dalam kes ada masalah je terus si berbincang, tidak ada two-way communication antara suami dan isteri, hanya beranggap-anggapan, jumpa dengan orang sihir dan sebagainya. Berubatlah. Bahasa orang kita tak apa, berubat. Jom mbak kita tu berubat.
Tapi ada sikit bahasa lagi di sebelah tempat mem saya di Pahang yang pakai perkataan jampi. Jampi tuan-tuan, jom kita berjampi. Saya ingat saya terus mutus betul rupanya jampi tu nya ada macam sebab ya ada kelak kita akan bincang, ada jampi yang dibenarkan, ada jampi yang tidak dibenarkan. Kalau tuan-tuan perhatikan dalam buku-buku ulama, ada jampi-jampi mencantikkan wajah. Tapi tidak ada perkara syirik. Cuma pesanan saya kalau kita ada ilmu, better don't lah. Takutnya pergi kepada syirik. Kena check lah. Perkataan orang kita tu yang boleh memberi kesan juga. Jom kita pergi berubat. Nah, di sini pergi. Ke Belaga kah? Ke Sesang kah? Ke sini kah? Tempat yang jauh-jauh. Kan? Sekali saya pernah berjumpa dengan seorang hamba Allah. Sama-sama pergi haji. Dia selalu komplain lah si suaminya sakit. Maka saya jumpa dia di teh tarik. Maka saya jumpa dengannya, IG, apa cerita? Oh, saya tu nak ngembak bini saya berubat. Berubat dengan siapa? Tunjuk yang seorang. Bila saya dengar, tanya saya, kita tu siapa? Minta maaf, saya ke Jamban dulu. Terus ke Jamban. Something wrong. Something wrong. Saya nanya, kita kenal sih dengan Haji tu. Ilmunya macam ni. Dah cek sih. Si Ustaz, kami biasa orang kita tu apa? Dapat maklumat daripada kawan-kawan. Aku dah jumpa pun. Bagusnya. Kita lupa ia adalah sihir. Okay? Orang-orang seperti ini tuan-tuan, yang saya sebutkan tadi, telah dikutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabdanya, laisa minna man tatayyara aw tutayyira lahu aw takahhana aw tukuhina lahu aw sahara aw suhira lahu. Yang bermaksud, bukan dari golongan kami siapa yang menganggap sial dan mempercayai terkena sial, ataupun yang bertilik atau disuruh menilik buatnya, atau yang menyihir atau menyuruh berbuat sihir kepadanya. Hadis riwayat Abu-Dzar. Berat bila Nabi disebut lagi dalam hadis yang sanadnya baik, perkara ini turut diberi penekanan. Dan Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain, man ata arrafan aw sahiran aw sa'alaha fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara biha unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita beri laluan dengan azan Isya. Baik, kita sambung lagi tuan-tuan. Okay, tuan-tuan yang minta Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang baca balik yang tadi. Satu hadis riwayat Al-Badzar dan Abu Ya'la dengan sanad yang baik. Man ata arafan aw sahiran. Barang siapa yang mendatangi seorang tukang nujum atau tukang sihir, aw sa'alaha fasaddaqahu bima yaqul, lalu bertanyakan sesuatu kepadanya dan membenarkan apa yang dikatakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi hadis lain dalam riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya, la yadkhulul jannah mudminu khamrin wala mu'minun bisihrin wala qati'u rahimin. Tidak akan masuk syurga peminum arak, orang yang mempercayai perbuatan sihir, dan orang yang memutuskan tali silaturrahim. Jadi tonton berat nak, bukan sekat kufur. La yadkhulul jannah, tidak masuk syurga. Okay? Jadi sangat berat bila ancaman daripada Nabi SAW, peringatan-peringatannya dikaitkan dengan kekufuran, dan pengharaman yang saya sebutkan berdasarkan apa yang Nabi sebut tadi tuan-tuan, bukan sahaja kepada tukang sihir. Impak tidak baik tadi bukan hanya kepada orang yang menyihir, tetapi juga kepada sesiapa sahaja yang mempercayai tukang sihir dengan sihirnya, bahkan menggalakkan serta membenarkan apa yang dikatakannya. Sini aku tahunya po, aku dah coba ya, boleh tahan, bagus, alhamdulillah. Pergi. Kita lagi offer, kita lagi yang promote. Okay? Jadi pengharaman tadi bukan hanya berlaku kepada orang menyihir, orang yang terkena
orang yang pergi ngikut, orang yang mempercayai dan pergi promote. Bahasa orang kita tu berubat lah. Atau bahasa lain orang pandai. Okay. Hal ini lebih teruk apabila sihir itu dilakukan pada perkara-perkara yang sudah jelas haramnya. Selalu kita dengar tuan-tuan, apa guna sihir? Sihir memporak-perandakan antara suami dan isteri. Membahayakan tubuh badan manusia dan sebagainya. Adik saya pernah kena. Selalulah saya sekat tu dah 3 kali kena sihir. Sebab nyatik mementeras syirik dan sebagainya di bahagian miri. Paling latestnya kena ya bila gambarnya dengan bini diselit dekat pokok-pokok daun. Sampainya rebah, mbak ke klinik, ke hospital, saya ada apa? Tak apa, doktor mana okey. Tapi dia tiba-tiba leput. Berat nak kerja sihir tu. Jadinya bukan sahaja merosakkan orang yang menyihir, masyarakat kita turut rosak. Lebih teruk lagi bila sihir berlawan sihir. Jadi seperti mana saya selalu ulang, maka marilah sama-sama kita memelihara dan memulihara akidah yang kita tuntun, yang kita bawa, yang kita junjung, agar di depan Allah Subhanahu Wa Taala kita selamat daripada perkara-perkara yang boleh menjerumuskan kita ke lembah yang hina, lembah yang sangat-sangat ditakuti oleh manusia, itu lembah neraka Jahannam. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan itu ada manfaat. Marilah sama-sama kita tinggalkanlah perbuatan-perbuatan tukang tilik, sihir dan sebagainya, agar ia menjaga jiwa kita, diri kita di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. InsyaAllah 2 minggu akan datang kita sambung lagi dengan perbincangan berkenaan dengan pedinding atau tangkal yang agak panjang lah. InsyaAllah. Kita tangguh dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian. Maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.